عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala, hari ini bersama lagi dengan Pak Haji kita mempelajari tentang herba-herba ya. Jadi kita belajar herba ni untuk kita menggunakannya insya-Allah sebagai salah satu alternatif ataupun sebagai satu pilihan utama ataupun sebagai satu komplementari daripada pengobatan yang telah kita ambil pada setiap hari insya-Allah. Baik, jadi langsung saja kepada soalan ya pada hari ini, iaitu Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Bandung, apa herba yang baik untuk penyakit saya? Apa khabar ni orang Bandung hari ini? Apa khabar Pak Dadan ya? Dan Pak Dadang ya, dan kita ya masih ingat lagi pada Allahyarham Pak Dadi ya, yang meninggal sewaktu COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Allah mencucuri ruh beliau dengan kebaikan insya-Allah. Baik. Apakah herba yang baik untuk penyakit saya? Bila mana mandi lebih pada jam 5 sore, maka esok pagi badan saya terasa sakit dan nyeri di persendian. Terima kasih atas pencerahannya. Ini penyakit ini dia bukan daripada kuman, bukan daripada virus ya, tapi penyakit ini daripada masalah cuaca ataupun daripada suhu di keliling kita.
Pak Haji masih ingat lagi dahulu ada teman-teman kita yang pergi ke negara luar, seperti pergi ke Syria ataupun ke Suria ya. Tempat itu begitu, orang kata begitu dingin sekali. Jadi ketika kita ambil wuduk ya, kita tidak membiarkan air wuduk itu ada pada anggota kita. Sebab kalau kita biar dia masuk ke dalam, bila dia masuk ke dalam itu menyebabkan sakit di sendi-sendi dan sebagainya. Yang boleh mana ada yang merenggang sendi itu. Jadi kita tahu bahawa Bandung itu mungkin kawasannya dingin, dan bila kita ambil air kita mandi itu, kerana air itu basah di badan kita, tak dikeringkan, maka itu menyebabkan sakit dan nyeri di persendian. Itu sangat berlaku. Dulu Pak Haji masih ingat lagi ketika mendaki Gunung Tursina ya. Masa muda-muda dululah, sekarang dah tak pergi. Di Tursina di Mesir ya, nak tengok macam mana orang kata matahari pagi. Nak tengok di tempat munajat dan Nabi Musa alaihissalam ya, bagaimana Allah mentajalikan dan Nabi Musa pun terjatuh di tempat tersebut. Jadi apa yang Pak Haji nak tengok dekat situ, nak ceritakan bahawa sewaktu kita nak mendaki itu pada tengah malam itu, nak sampai ke waktu subuh ya, maka bila kita nak berwuduk dekat situ, kita dipesan oleh orang yang mengiringi, teman-teman juga yang mengiringi masa tu, kata salah ada Ustaz Zahir, kata salah lah Ustaz Adnan, wallahu alam, lupa dah siapa yang sebenarnya pada masa itu, supaya airnya itu dilapkan, jangan biar kering di dalam anggota wuduk ni ya, di atas anggota wuduk ni, sebab nanti dia akan kena penyakit inilah yang disebut sebagai nyeri di persendian. Itu terasa sakit sekali. Jadi alhamdulillah, inilah yang Pak Haji nak sebutkan bahawa ya, kalau di tempat-tempat yang dingin macam tu, kita tak boleh biar air itu ada di tangan. Itulah yang disebabkan. Jadi herba apa yang baik untuk penyakit saya kalau begini ya? Ya, herba ini dia mesti bersifat hangat, yakni jahe ataupun halia. Ya, jahe itu bagus sekali, iaitu kita ambil teh Bandung teh Bandung, lepas tu ambil jahe itu diparut itu sampai ya, kita kuras itu sampai dia jadi kecil-kecil, dimasukkan saja ke dalam air teh yang sudah dimasukkan air ya, air teh dan air itu dimasukkan, selepas itu baru dimasukkan dengan jahe tidak perlu dimasak. Jadi masa kita minum tu, masya-Allah, dia warm, dia bagikan kita sikit, kita rasa panas badan, jadi kita tak sakit. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah menggunakan madu. Ini dah yang disebut oleh Ibn Sina bahawa madu itu digunakan pada musim dingin. Sebab apa? Sebab kalau kita tak panaskan tubuh badan kita, maka akan sakit di persendian. Itu di antaranya. Salah satunya iaitu yang ketiganya, selain daripada kita gunakan madu, jahe, kita juga menggunakan percampuran di antara susu. Ya, susu plus dengan kurma. Itu menarik, susu plus dengan kurma. Jadi ada banyak sekali manfaat percampuran susu dan kurma ni, iaitu untuk menguatkan lutut, menguatkan ligamen, menguatkan sendi di bahagian lutut. Macam mana? Percampuran susu kambing plus dengan kurma, sari kurma lah maksudnya, ataupun susu tu dimasak dengan buah kurma masak. Itu boleh juga kita gunakan. Jadi bila kita ambil itu, dia menguatkan sendi apa? Sendi lutut ya, supaya tulang-tulang kita menjadi kuat dan sebagainya. Masya-Allah ya. Itu yang Pak Haji nak sebutkan bahawa makanan ini sangat penting, khususnya di tempat-tempat dingin dan juga di tempat-tempat yang panas ekstrimnya itu. Itu wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan teman yang bertanya daripada Bandung dapat mengikuti jawapan Pak Haji pada pagi ini. Kita pergi pada soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua, ibu saya berusia 92 tahun. Masya-Allah ya, 92 tahun. Ini kurnia Allah ni. Usia panjang begini. Bila menelan makanan, minuman, dia
mengkelan. Mengkelan ni maksudnya tersangkut dekat situ. Ia sering merasa sedih dan tak seronok duduk katanya. Apakah herba yang boleh membantu masalahnya? Ibu usia 92 tahun, bila menelan agak sikit tersangkut dekat sini ya, kemudian sedih, dia tak gembira hidupnya. Apakah herba yang boleh membantunya? Ini satu soalan yang baik, dan Pak Haji rasa ni soalan daripada Malaysia ya. Pak Haji mempelawa untuk mendapatkan perawatan di pusat rawatan Kita Dian ini. Pusat rawatan Kita Dian ini disebut sebagai pusat rawatan HPAC ya, HPAC Yan, atau sekarang dikenali sebagai pusat rawatan Al-Kahfi Yan. Al-Kahfi itu yakni gua. Gua. Jadi tempat ni sudah ditukar jadi gua. Apa sebab Pak Haji menamakan pusat rawatan Al-Kahfi Yan ini? Nanti Pak Haji tunjuk sebabnya. Itu kemudianlah nanti kita akan lihat. Baik. Ibu berusia 92 tahun. Tidak gembira. Tak gembira lah bahasa kita ni, bahasa sedih saja sebagainya. Siapa pun bila sudah mencapai usia senja, dia akan merasakan dirinya itu rasa tak gembira. Ingat tak apa yang Pak Haji sebut? Hilang hormon gembira, hormon tawa dan hormon cinta. Dia sudah tidak merasakan kegembiraan lagi, duduk berasa rasa seperti tidak diperhatikan oleh anak-anak. Kadang-kadang terlupa lagi. Bila terlupa itu sering dimarahi oleh anak-anak sebab lantaran beliau menyebut sesuatu yang tak betul. Misalnya sudah diberinya makan oleh anak-anaknya, masih lagi orang datang bercerita tentang anaknya tak beri dia makan. Jadi kecil lah hati anak tu. Jadi oleh sebab itu hidupnya tak gembira. Pula ya, kalau kita sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak ini tidak pula mempunyai pengetahuan, bukan anak derhaka, bukan, tidak mempunyai pengetahuan tentang hormon. Jadi kita akan sering melihat, kenapa ibu kita ni aneh sangat. Jadi kadang-kadang berak, kencingnya itu tak menentu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah yang membuatkan dia rasa kadang-kadang kecil hati dengan ucapan kita, ataupun kalau kita tak ucap pun, dia dengan sendirinya, internal dalam dirinya itu dia mempunyai masalah. 92 tahun. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu apa yang mesti kita buat? Iaitu kita kena mengembalikan hormon gembiranya itu. Di mana letaknya hormon gembira bagi seorang ibu? Ini dia antaranya. Jadi kalau datang ke sini, ke tempat Pak Haji ni, pusat perawatan Al-Kahfi Yan, jadi di sini ada apa yang kita sebutkan, ini dipanggil H2O booster ataupun water booster. Water booster ini salah satu daripada herba menghilangkan mengkelan. Sangkutnya sama ada dia datang daripada masalah thyroid ataupun dia memang bila dia menelan dia tersangkut. Sebab apa yang tersangkut ni? Kadang-kadang ada minor stroke. Bila ke stroke ini, dia dah jadi stroke pada esophagus juga. Jadi telan tak mau pergi sebab dia dah stroke. Usus jadi stroke. Itu dia. Jadi oleh sebab itu maka dia perlu kepada perawatannya, kita gunakan water booster. Itu adalah herba yang kita gunakan. Dan untuk mendapatkan kembali hormon gembira ini, hormon tawa ini, maka kita gunakan HGH. HGH drop. Ada HGH drop, ada HGH spray kat wajah kita, kat mulut kita. Tapi ada ini namanya HGH drop. Apakah itu HGH? Ini di antaranya yang paling kita perlu mengetahui. Human growth hormone, satu hormon untuk mendatangkan kegembiraan. Bila kita sudah menjangkau usia senja, hormon ini makin berkurangan. Bila hormon ini makin berkurangan, maka kita rasa stres, kita rasa tekanan, kita rasa hidup kita gelisah. Apatah lagi bila kita melihat di keliling kita orang yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Hari-hari kita merenung masa
hadapan kita. Bagaimana. Jadi oleh sebab itu bapa ibu sekalian, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa kita boleh mendapatkan SGH tu yang dapat kita berikan kepada ibu-ibu kita. Itu yang Pak Haji sebutkan. Ada satu set HE set, itu pun lagi bagus. HE set itu kita hadiahkan. Hadiah kepada siapa? Hadiah kepada ibu bapa kita. Hadiah sesuatu yang baik untuk mereka. Mereka ini dalam keadaan situasi begini, mereka tak mengharapkan wang kita, tak mengharapkan baju baru, mau beli emas lagi kepada mereka. Mereka tak pandang lagi pada ketika ini. Yang mereka pandang ialah kebahagiaan. Mereka tak mau emas, tukarkan emas itu, beli dengan HE set, beli dengan SGH. Kita beli dan kita gunakan ini sebagainya. Baik, sebelum lagi terjadi pada usia senja 92 tahun ini, pada usia 60-an, kita katalah macam usia Pak Haji, di antara usia 50 sampai umur 60 ini, maka bagi seorang perempuan dia perlu kepada satu herba, iaitu dinamakan puraria. Puraria ini juga adalah untuk mendapatkan hormon gembira, hormon bahagia dan hormon tawa. Ya, jadi oleh sebab itu, maka bagi wanita yang umur 50, 51, 52, 60, 61, maka itu juga harus maintain internal perasaan, spiritnya itu. Apa yang mesti digunakan? Iaitu puraria. InsyaAllah, ambil saja dia punya puraria. Jadi apabila kita memperkatakan begini, kadang-kadang orang selepas dia punya menopause yang menghadapi masalah tekanan jiwa yang teruk. Cuba kita bayangkan, kalaulah menopause-nya itu, kita bayangkan pada usia 50 tahun, tiba-tiba dia hidup sampai 90 tahun, 40 tahun dia berada dalam tekanan, kerana kesan daripada hormon imbalance, hormon estrogen sudah tidak ada lagi. Jadi oleh sebab itu, maka kita top up dia, kita bantu dia dengan membekalkan phytoestrogen yang kita ambil daripada puraria. Ada produk daripada Pak Haji, ada yang kita sebut sebagai puraria. Jadi insya-Allah itu adalah cara untuk kita mengcovernya. Kalau di barat, mereka gunakan hormone replacement therapy, HRT, di mana penggunaan hormon ini macam jadi satu kewajipan dah. Macam jadi satu yang wajib pada wanita-wanita dekat barat. Yang pertama, nak maintain perasaan. Waktu kita lihat apatah lagi kalau orang tu tidak ada agama, kalau hujung kehidupan nak ke mana, waktu kita lihat ada video yang telah ditunjukkan bagaimana seorang jutawan yang di Itali, bagaimana dia itu kematian isteri anaknya yang dikasihi, akhirnya dia hilang. Untuk apa lagi wang yang ada pada dia bunuh diri, terjun bangunan. Itu orang yang tak ada agama. Tapi macam mana kalau orang yang ada agama, dia makin dekat diri kepada Allah. Jadi itu yang kita nyanyi. Mengapa cinta belum ada, mengapa rindu belum terasa, mengapa hati masih hampa, mengapa jiwa masih tercela. Itu dia yang kita ungkapkan bahasa hati. Mengapa rindu belum terasa. Sebab apa? Dia sudah mula ada vacuum, ada kosong. Tetapi kalau waktu muda kita, kita ingat Allah, kita jaga zikir, kita jaga Quran, kita jaga solat kita, jaga jemaah kita. Di usia-usia tua kita, Allah pula jaga perasaan kita. Bukan jaga fizik kita saja, jaga perasaan kita. Itu di antara wallahu alam. Jadi itulah ibu bagi soalan ini, pertanyaannya, minum mengkelan itu boleh gunakan, pertama ialah daripada herba kita, iaitu kita namanya water booster. Yang kedua, kita boleh menggunakan juga daripada HE set ataupun SGH drop. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan puraria dalam bentuk kapsul. Baik.
Terima kasih pada yang bertanya, dan Pak Haji menghargai dah pertanyaan-pertanyaan ini ya sebenarnya. Jadi pertanyaan ini membuatkan kita lebih faham tentang herba ya. Kalau kita tak ada pertanyaan, macam mana kita nak mengulas sesuatu kegunaan herba tersebut. Masya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Hari ini Pak Haji tengok ada soalan sampai 10. Insya-Allah. Jadi kita tengok soalan yang ketiga. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya Abu Ammar dari Ceras, Selangor. Apa khabar Abu Ammar? Abu Ammar, apa khabar ya? Apa rawatan dan saranan herba untuk kesan yang lebih cepat bagi pesakit gout yang serius sampai tahap nak pijak pun sakit? Oh, ini dia gout. Gout yang serius sampai bukan takat pijak, Ammar ya, Abu Ammar ya. Bukan setakat kita pijak, tetapi kalaupun nanti kalau dibiarkan itu, dia menyebabkan rosak ginjal, rosak buah pinggang. Nanti kena buat dialisis. Jadi kalau kita ikutkan sangat dengan ubatan kimia itu menggunakan painkiller untuk hilangkan kesakitan, tapi kesannya ialah pada perut nanti jadi nipis dan akhirnya terpaksa buat operasi kerana perut kita ada ulcer kerana makanan yang ada pada situ, kimia yang ada situ, aluminium hidroksida. Bukan itu saja, maka di atas filter buah pinggang kita itu akan mendap aluminium hidroksida, menyebabkan gagal, kidney failure, yang menyebabkan gagal pada buah pinggang tersebut. Dua dah. Yang ketiga, selepas daripada itu seriusnya itu, maka terpaksa guna mesin hemodialisis. Berapa banyak orang gout, orang rheumatoid arthritis terpaksa guna mesin hemodialisis. Tidak ada kesudahan, sakit kaku. Ni kaku. Obatnya ya, kalau kita tahu obatnya ialah daun seledri. Daun seledri dengan seledri ni Pak Haji selalu confuse. Daun sup, bukan daun sup yang kecil tu, bukan daun sup hak buat sup tu, bukan. Ini daun sup yang besar tu, yang panjang-panjang sebatangnya, iaitu panjang-panjang ni tu. Orang buat apa daun ni? Buat sup juga kah? Buat tom yam kah? Itu yang antaranya. Baik, daun itu maka kita buat jus atau kita blendkan dia, ambil blender, kita blendkan, airnya kita minum pada setiap hari. Itu memang benar untuk gout. Dan kalau boleh kita blend bersama dengan apple hijau. Jadi dia sudah jadi satu minuman hijau. Itu dia. Ingat tak kuliah Pak Haji lepas, salah satu penyakit itu kerana kekurangan pengambilan hijau dalam tubuh badan kita. Gout ialah kerana kekurangan hijau. Masukkan apa juga yang warna hijau dalam tubuh badan kita, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Namun begitu, untuk Abu Ammar ya, kalau ada masalah gout tak selesai juga, lambat selesai. Jadi datang saja ke pusat rawatan Al-Kahfiyan. Di sini Pak Haji sediakan sudah minuman yang telah terproses. Minuman itu dikenali sebagai RO+. RO+ ini bukan air RO water, bukan RO water dikosongkan. Ini RO+ ini maksudnya air yang mempunyai kesan untuk memfilter supaya asid urik ini dapat dibuang dan dihilangkan dalam tubuh badan kita. Ambil dia, maka kita minum air tersebut. Satu sudu saja, itu sudu yang besar, masuk ke dalam satu gelas air, kita aduk dan kita minum satu hari 3 gelas dengan izin Allah. Dengan izin Allah semua, insya-Allah. Untuk gout, bukan hanya kepada gout saja, tetapi untuk rheumatoid arthritis. Abu Ammar ya, kalau gout ni sudah agak serius, apa salahnya ya daripada Ceras itu naik kereta, naik mobil, datang saja ke Yan. Tak sampai 5 jam sampailah di tempat Pak Haji ni. InsyaAllah pada setiap hari ada perawatan daripada jam selepas asar sampailah waktu maghrib. InsyaAllah ya, datang awal sedikit. Jadi insyaAllah, sebab apa yang Pak Haji sebut begini? Sebab
bahan-bahan ataupun obat painkiller ini dia jadi sama seperti api, kata orang tua-tua. Masa kecil jadi kawan, masa besar jadi lawan. Apa tu? Dia adalah ubat kimia yang mempunyai kesan painkiller. Apatah lagi kalau kita gunakan lagi nanti ubat-ubat steroid. Ubat steroid. Sekarang ada juga orang yang tak nak ambil ubat di rumah sakit, dia pergi beli dekat kedai-kedai itu. Ubat steroid. Ubat steroid itu sembuh, lega, tapi mukanya bengkak, mukanya itu. Tiba-tiba sudah rosak ginjal sebagainya. Tak boleh makan tu. Jadi ubat steroid ini Masya Allah, memang betul dia menghentikan sakit, rasa lega, tapi tak hilang penyakitnya, hilang sakitnya. Lama-lama dia jadi bom jangka. Bapak ibu faham bom jangka? Berartinya satu hari nanti dia meletus dan kita kelap dan kita jatuh dan kita tak ada tenaga lagi. Masya Allah, kerosakan yang berlaku pada tubuh badan kita kerana tangan-tangan kita sendiri. Tangan-tangan kita sendiri. Tangan-tangan kita sendiri. Jadi oleh sebab itu maka mari Pak Haji nak seru supaya kita menggunakan kembali kepada penggunaan alamiah, ilahiyah, metod pengobatan Nabi SAW. Masya Allah. Baik, terima kasih Abu Amar ya. InsyaAllah cuba amal seperti mana yang Pak Haji terangkan itu. Nanti kalau ada masalah lagi Abu Amar bisa saja, boleh saja hubungi Pak Haji langsung lah ya, insyaAllah. Baik, kita lihat pada soalan yang keempat. Ibu hamil sudah 32 minggu, HB terakhir 8.4. Waktu pertama periksa hanya 6.1. Sudah dikasih kapsul HB, moringa, madu. Mohon apa lagi yang nak diberikan? Tak naik-naik lagi ni HB-nya itu. Dah bagi dah kapsul HB daripada HPA. Moringa juga katanya bagus, madu juga diberikan kata bagus ya. Tetapi nak bagi apa lagi? Sebab ni dia orang kata dia ya naik juga tapi sedikit ya. Tapi kerana hamil 32 minggu dia hamil. Jadi dia perlukan HB itu cukup untuk dirinya. Masya Allah. Baik. Salah satu untuk naikkan HB, ya, salah satu untuk naikkan HB ialah kurma. Cara yang paling cepat, kurma plus dengan madu, ataupun kurma di plus lagi dengan susu kambing. Jadi oleh sebab itu maka di sini madu telah pun mencobanya, tetapi belum lagi cuba daripada kurma plus dengan susu kambing. Itu cara nak menaikkan HB dengan cepat. Jadi HB ini boleh kita ambil juga, iaitu dengan kita memilih madu ini juga penting. Yang kita nak pilih yang terbaik ialah madu tualang. Ni bukan semua madu itu bagus ya untuk kita dalam situasi penyakit-penyakit tertentu, tetapi secara umum semua madu itu adalah baik. Jadi maksudnya ada jenis-jenisnya. Misalnya apa ya, Pak Haji bagi satu contoh. Misal kata apa, madu kelulut misalnya, yang rasa masam tu beza dengan madu yang rasa manis. Ada penyakit yang sesuai dengan masamnya, ada penyakit yang sesuai dengan manisnya. Tetapi untuk HB ini maka perlu ambil madu tualang, madu multiflora. Itu yang kita ambil untuk meningkatkan HB-nya. Jadi pengambilan ini mesti istiqamah, iaitu pada waktu malam dan juga pada waktu pagi. Itu di antaranya. Baik, yang kedua yang kita harus tahu tentang HB ni ialah tentang ilmu tulang. Ilmu tulang. Apakah yang menguatkan tulang? Betul, tadi kita ambil moringa kerana dia mempunyai sumber kalsium yang lebih tinggi pada susu misalnya. Dia adalah merupakan salah satu daripada cara untuk meningkatkan HB. Ini pun alhamdulillah ya, kerana waktu pertama periksa 6.1 dan sekarang sudah 8.4. Namun begitu, kalau kita nak gunakan ya, kita boleh gunakan satu lagi, iaitu dengan kita campurkan dengan kapsul haruan. Kapsul haruan.
albumin. Sebab Pak Haji lihat kat sini macam seolah-olah macam HB, moringa dan madu ini seperti tidak berfungsi sangat. Ada fungsi tapi tak berfungsi sangat. Ya, tak berfungsi sepenuhnya. Jadi kita kena gunakan kapsul haruan. Itu ada di antaranya. Jadi insya-Allah Pak Haji percaya bahawa dengan kehamilan ini kita akan boleh mengatasi bagi HP-nya yang rendah. Yang seterusnya ialah menggunakan spirulina. Spirulina juga boleh meningkatkan HP dengan cepat. Itu di antaranya. Kemudian ada satu hal lagi, iaitu beras yang kita ambil. Ini Pak Haji nak terangkan sikit tentang beras. Bagi mereka yang HB itu tak tinggi, maka beras merah atau beras hitam digunakan. Di Indonesia memang banyak beras merah, beras hitam yang boleh kita gunakan, insya-Allah ya. Jadi bila kita gunakan itu akan mempercepatkan lagi peningkatan HB-nya, insya-Allah. Baik. Kemudian kita kena mengurangi daripada mengambil makanan-makanan yang asam. Kadang-kadang bila kita hamil ini kita suka makan yang asam. Ada yang suka makan yang manis. Yang suka makan yang asam ini ialah kerana kebiasaannya pengaruh anak di dalam kandungan. Kalau anak itu perempuan, biasanya anak perempuan ini seorang ibu tu suka makan yang asam. Kayak asam. Maka mau makan mangga, muda sebagainya. Itu anak biasanya perempuan. Dan kalau perempuan selalu kenanya morning sickness ataupun waktu pagi ni demam. Kalau perempuan. Tapi kalau lelaki pula dia suka makan yang manis. Dia suka makan yang manis. Jadi sewaktu hamil tu dia suka makan yang manis, maka kebiasaannya anak kandungannya itu adalah lelaki. Kalau berat sebelah kanan, lelaki. Kalau perutnya berat sebelah kiri, itu perempuan. Kalau berat sebelah kanan, berartinya kaki kanan melangkah agak sikit tersangkut, tersekat. Jadi itu kita boleh lihat. Tapi sekarang ni tak payah tengok-tengok gitu, pergi scan saja. Tengok dah nampak dah lelaki-lelaki ke perempuan ya. Jadi kalau itu orang dulu ya, mengaji cara dulu. Macam mana ni, anak lelaki-lelaki ke perempuan ni? Saja hiburan saja. Jadi dulu-dulu ni ada satu acara ya, jadi kita kalau acara ini kita tengok tidak bersesuaian dengan syariat, maka kita tinggalkan. Namanya iaitu satu amalan lenggang perut. Lenggang perut. Macam mana ni lenggang perut? Ini menarik lagi ni, lenggang perut. Orang generasi ini sudah tentu dah lupa dah. Lenggang perut ni jadi dia ambil buah kelapa. Ya, dibersihkan dia lenggang di atas perutnya itu, dilenggang-lenggangkan itu. Kemudian selepas itu dia akan pecah. Bila dia pecah gitu, pecah itu, kalau air itu memancut, itu lelaki. Kalau tak keluar itu perempuan, masya-Allah. Itu lenggang perut. Tapi apa sebenarnya di sebalik lenggang perut itu? Yang tu mari kita kaji sikit. Macam orang kata kita mandi bunga lah. Kita jangan cepat-cepat kita kata ya Allah ini apa ni, mandi bunga pula sebagainya. Ini syirik pada Allah. Nanti dahulu. Mandi ini harus diperbetulkan saja. Mandi bunga tu bagus, dapat aroma terapi. Dia bukan satu amalan kepercayaan, tapi kalau dia bawa kepada kepercayaan, itu boleh membawa kepada syirik. Tapi kita betulkan kepada masyarakat kita ini. Ya, bunga boleh mandi, tak ada masalah. Begitu juga dengan pulut atau ketan warna kuning. Kalau di tempat Pak Haji buat pulut kuning, aduh ini masalah sekali ya. Nanti bid'ah dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi cuba mari kita tenang-tenangkan. Tenang-tenang dulu bagi mereka yang dengar di sini ya. Bagi Pak Ustaz, Pak alim ulama, dalam pengobatan ini pulut kalau campur dengan kunyit dia jadi kuning, pulut kuning. Dan kuning itu adalah ubat. Kunyit itu adalah ubat. Jadi kalau pulut kuning itu kita makan untuk bagi sihat tubuh badan, Pak Haji rasa tidak ada masalah tentang akidah. Tidak ada. Ini agak sikit kritikal. Tetapi orang dulu tak tahu nak jelaskan.
Kenapa kena makan? Orang yang sudah sihat tubuh badan, sihat kan, dah ambil ubat, makan ubat daripada ahli-ahli herba dululah, maka pesannya last sekali kena buat pulut kunin. Pulut kunin, makan pulut kunin pula. Kenapa makan pulut kunin? Kerana kunyit itu adalah antioksidan untuk membersihkan dan tubuh badan daripada kotoran. Tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya, jadi itu adalah di antaranya. Jadi kalau orang kata pulut kuning itu memanggil hantu, memanggil jin kuning, hai mambu, mambang biru, mambang kuning, mambang hijau, itu tak boleh lah. Itu mentera namanya. Mentera tak boleh, ya. Mentera apa juga sebutan-sebutan yang kita tak faham, ataupun faham pun tetapi membawa kepada pada pemujaan. Kita minta dengan Allah sahaja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ya tempat kita minta. Begitu juga dengan Rasulullah SAW ini, kita salawat ke atas Nabi, salawat ke atas Nabi, minta dengan Allah. Bukan salawat ke atas Nabi minta kepada Nabi, tak boleh macam tu. Minta hanya dengan Allah. Tapi salawatnya salawat kepada Nabi SAW. Itu undang-undang dia, cara law dia, law of doa. Itu di antaranya. Banyak kan kita salawat. Okey, Pak Haji rasa sudah 30 minit. Kita berhenti sebentar. InsyaAllah sebentar lagi kita sambung. Terima kasih. Pohon ini biasa tumbuh di kawasan tropika dan ia mudah ditanam, juga sesuai dengan apa jua keadaan cuaca. Kelor, moringa, olivera. Pohon kelor mempunyai pelbagai kegunaan daripada akar hingga buahnya. Lebih menarik, tumbuhan ini digelar superfood kerana kaya dengan zat besi, kalsium, vitamin, antioksidan dan banyak lagi. Inilah antara 10 sebab untuk mengamalkan moringa pada setiap hari. Kandungan nutrisi yang tinggi, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, melindungi hati, melawan radikal bebas, merawat keradangan, menstabilkan tekanan darah, membantu sistem penghadaman, meningkatkan imuniti dan menyokong kesihatan otak. Kapsul moringa adalah racikan dan formulasi istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPE International. Dapatkan kapsul moringa keluaran HPE International. Alhamdulillah, kita sambung lagi dengan soalan yang kelima, ya. Bumil anak kelima, ibu hamil anak kelima, umur 35 tahun. Jadi ibu ini berusia umur 35 tahun. Umur kehamilan sekarang ialah 34 minggu. 34 minggu, ya. Untuk pemberian kapsul musalin berapa kali sehari? Sebab bila dikasih kapsul musalin, pengalaman pasien yang lain menimbulkan kontraksi mules. Mohon penjelasannya lebih lanjut, cara pemberian yang sesuai. Masya Allah. Mungkin ada di kalangan yang melihat ini tak faham yang Pak Haji baca. Yang pertama, Pak Haji pun baca tak betul juga. Ini bumil. Bumil itu ibu hamil. ASI, air susu ibu. Langsia, lanjut usia. Balita, bawah 5 tahun. Balibul, bawah 5 bulan. Batibul, bawah 3 bulan. Macam-macam ni, ya. Nama yang di shortcut itu, maka
ceritanya seorang ibu yang hamil, ibu ni berusia 35 tahun, nak mengambil satu produk yang Pak Haji keluar, namanya kapsul Musalin. Musalin tu apa pula? Mudah bersalin. Lansia lanjut usia, Musalin mudah bersalin. Jadi oleh sebab itu, dan macam mana nak gunakan, kerana pengalaman bagi orang yang guna, dia mules-mules ni, ayo mudah mules-mules, kontraksi pula, Masya Allah ya. Itu dia antaranya. Jadi bagaimana cara nak gunanya? Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama sekali ialah kapsul Musalin ini. Kapsul Musalin ini ialah memudahkan bersalin bagi kasus-kasus wanita yang sukar bersalin, sakit berhari-hari, tak salin-salin lagi. Jadi kita gunakan kapsul Musalin ini. Kapsul Musalin ini Pak Haji buat daripada kulit pokok bongor, Legerstreamia indica. Tengok di dalam internet tu, Legerstreamia indica. Legerstreamia indica. Indica. Pokok ni ada di tepi-tepi jalan, orang buat landscape. Bunga dia warna biru, warna pink. Daun dia besar-besar tangan Pak Haji ni. Tetapi ada yang warna biru, ada warna pink. Yang kita guna ialah warna biru. Bahasa Thailand, ni untuk teman-teman kita, Kak Iyah dan keluarga. Bahasa Thailand dia panggil ining. Dia digunakan daripada kulit daunnya itu, kulitnya itu untuk buat ubat musalin. Sebab apa? Kulitnya menggelupas. Bila katakan kulit menggelupas ini, dia sama seperti anak yang nak bersalin, yang menggelupas. Orang tua dulu dia ambil kulit ular yang bersalin. Ular dia salin kulitnya itu direndam ke dalam air, bagi uri yang tersangkut uri, bagi minum itu keluar. Kerana sama seperti keluarnya kulit ular ini daripada badan ular. Itu dia antaranya. Begitu juga dengan pokok ini, pokok ining Legerstreamia ini, pokok bongor ini, dia keluar kulit. Cuba kita perhati pokok jambu. Pokok jambu tu ada kulit yang menggelupas, pun boleh dijadikan sebagai musalin. Jadi oleh sebab itu kita boleh menggunakan pokok jambu, kulit jambu, untuk menghilangkan sakit ketika bersalin. Itu dia antaranya. Bila kita gunakan ini, kita kena gunakan ini, cara dia kita tak boleh guna lagi. Kita boleh guna pada setiap hari. Bila 9 bulan tu kita guna setiap hari. Kemudian pada hari sakit nak keluar, nak bersalin itu, tunggu biar dia pecah air tertuban dahulu. Mula daripada 9 bulan, ambil 2 kapsul. Hari yang 10 hari, 9 bulan 10 hari tu, tiba-tiba dia merasa mulas nak bersalin. Jadi ketika nak bersalin, tengok dia keluar air tertuban atau belum lagi. Bila sudah keluar air tertuban, baru ambil musalin ini pada hari tersebut. Ambil 4 kapsul. Kata tadi 2, ambil 4 kapsul. Jadi bila kita ambil gitu, dia hilang rasa sakit dan dia memudahkan bersalin. Mudah. Tinggalkan pesanan guru Pak Haji dulu, biar bidan sampai dulu, baru ambil musalin. Kalau kita ambil dulu, bidan tak sampai, nanti anak keluar. Anak tunggu bidan, bukan bidan tunggu anak. Bidan sampai, anak dah tersenyum. Tengok Tok Bidan sampai lambat, sebab ibu dia ambil musalin. Jadi oleh sebab itu kena tunggu dia pecah dulu, lepas tu bidan pun dah sampai, barulah kita ambil. Sebab dia akan keluar, dia akan melonjak keluar, dia akan keluar dengan cepat. Itu di antaranya. Masya Allah. Ramai yang dah coba, dan ini dibuat khususnya bagi wanita yang ada pengalaman bersalin pertama yang susah. Asalnya ilmu ini muncul apabila melihat ada ibu-ibu yang bersalin pertama itu susah, maka dibuatlah musalin ini. Musalin ini adalah merupakan salah satu resep pusaka nenek moyang kita, ya, pada
masa dahulu. Masya Allah, hebat sekali ya. Jadi itu yang nak sebutkan, tunggu sampai dia 9 bulan. Kemudian kita ambillah 2 kapsul, tunggu sampai hari dia pecah air tertuban, dia mula dah terbuka dah sikit tu, dah mula terbuka 2 cm, 4 cm, masa tu ambil. Bismillah, daripada 2 jadi 6 terus keluar. Insya-Allah dengan izin Allah. Baik, kita tengok pada soalan yang ke-6. Anak bayi perempuan umur 11 bulan. Bayi perempuan umur 11 bulan. Sampai saat ini belum bisa berdiri sendiri. Berat badan agak gemuk 10 kilo. Wah, 11 bulan ni 10 kilo ni berat juga tu. Letih juga ibunya nak dukung ni. Makan minum yang baik, minum ASI, pernah sakit sesak nafas dan masuk rumah sakit 1 minggu. Sudah saya kasih radio IQ, mohon apa yang harus diberikan. Terima kasih atas nasihatnya. Umur 11 bulan, wanita, perempuan ya, tak boleh berdiri. Berat badan 10 kilo. Bukan sebab berat badan 10 kilo, bukan. Ini ialah kerana kekuatan tulang. Tulang dia tak kuat. Ini yang Pak Haji sebut ya, bahawa apabila seorang ibu itu hamil, maka Allah menciptakan itu ya, Allah ciptakan tulang di dalam proses kejadian anak itu, daripada setitis air yang hina ya, kemudian jadi segumpal daging. Daging itu ialah terjadi dengan membalut tulang. Allah cipta tulang dulu, tulang belakang itu. Jadi pada ketika itu ibu memerlukan kalsium. Kalsium yang Pak Haji sebutkan, dia ambil pada gigi, ambil pada tulang ibu dan sebagainya. Kalau tak cukup kalsium pada ketika itu, maka ibu akan jadi lemah. Anak juga akan jadi lemah tulangnya. Bila dia keluar saja, maka dia sudah tidak kuat lagi. Dia tak kuat untuk dia nak berdiri. Apakah dia herba yang kita nak gunakan di sini? Herbanya ialah yang pertama, beri kurma selalu. Kurma, kalau boleh campur kurma dan susu sangat bagus. Ya, bagi susu kambing plus dengan kurma, menguatkan sendi tulang, kuat dan sebagainya. Radio IQ juga boleh kita gunakan, tapi mengikut kata pertanyaan ini, kata saya sudah beri radio IQ tapi masih tidak boleh berkesan. Namun apa yang Pak Haji nak sebutkan, berikan juga kepadanya kapsul haruan. Kapsul haruan, bagaimana kapsul haruan ni? Kita buka saja, masuk ke dalam nasi ataupun masuk dalam bubur ya, kacau, aduk-aduk, bagi dia minum. Kapsul haruan. Kapsul haruan itu dia menguatkan tulang. Baik, itu adalah antaranya. Kemudian kita boleh juga bagi moringa. Moringa itu juga menguatkan tulang, moringa. Tetapi moringa saja tanpa gunakan albumin daripada haruan, kadang-kadang. Kadang-kadang dia tak berkesan. Itu berdasar pengalaman Pak Haji. Pak Haji kalau membuat perawatan dekat sini, tengok kalau orang tu diberi moringa, kemudian dia makan, dia kata Pak Haji tak kesan. Pak Haji masih lagi solat di atas kerusi, duduk atas kerusi, maka pada ketika itu Pak Haji faham bahawa kalsium yang diberikan melalui moringa tak boleh diserap dalam tubuh badannya, ditambahkan saja dengan kapsul haruan pasir, insya-Allah. Tetapi ada satu perkara lagi, kalau boleh kita gunakan HGH. HGH itu disprot di dalam air bagi minum anak yang berusia 11 bulan, ataupun dispraykan ke dalam mulutnya. Sangat cepat memberikan kesan untuk tulang. Kerana HGH, Human Growth Hormone, ini ialah hormon pertumbuhan. Selain hormon ya untuk jiwa, dia juga hormon untuk tulang. Sebab itu dalam kajiannya, kenapa anak itu berkembang dengan cepat, tulangnya berkembang dengan cepat, sebab ada HGH.
Jadi kita tambahkan dengan HGH pada anak tersebut. Di mana pun boleh, dalam air boleh, dalam air buburnya juga boleh, dalam apa juga HGH tersebut. Itu sangat-sangat penting. Baik. Kemudian seterusnya, selain daripada kita gunakan itu, maksudnya selain kita gunakan untuk dia minum dia punya HGH itu, ya, ada satu penelitian yang Pak Haji nak ceritakan sini. Menarik ya, HGH itu untuk tulang. Orang yang berusia 75 tahun, kalau sudah patah tulang, sukar untuk menyambung. Sukar untuk dirawat. Tetapi dengan menggunakan HGH, kesannya sangat cepat. Itu sangat menarik. Masya Allah. Jadi selain daripada itu, ambil bismillahirrahmanirrahim, ambil minyak bubur, MPH diurut di betisnya itu, dipijat. Pijat bukan pijat kuat, sapu, basah, biar dia jadi panas di kawasan tersebut, dan juga di bawah telapak kaki. Itu segi kita pijat biar dia panas, dia dingin selalunya begitu. Masya Allah. Baik, kita pergi pada soalan yang ketujuh. Soalan pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Puan Maimun binti Karim daripada Pulau Pinang, umur 57 tahun. Saya mengambil ubat darah tinggi pukul 7 pagi dan selepas 2 jam saya mengambil ubat HPA iaitu albumin. Ni dia. Dan waktu tengah hari mengambil Cosinium Plus dengan Rosel, dan waktu selepas maghrib ambil 7 angin, spirulina dan pelawas, dan malam masa mau tidur ambil syak. Adakah okey begini? Dan setiap selepas solat saya spray HGH 5 waktu. Allah, Masya Allah. Terima kasih kepada Puan Maimun Karim daripada Pulau Pinang, yang menceritakan bagaimana skedul pengambilan ubat herba HPA dalam kehidupannya sehari-harian. Pagi-pagi dia kata, saya pagi-pagi pukul 7 dah ambil ubat darah tinggi, kemudian ubat darah tinggi, ubat kimia lah maksudnya ya. Selepas jam 2 jam saya ambil ubat HPA, albumin, saya ambil Cosinium, saya ambil Rosel. Ini ambil macam ni, bolehkah banyak-banyak macam ni? Sebenarnya ini masih sikit. Herba ini mengandungi bahan aktif yang sedikit. Kalau kita makan 1 kilo herba, baru nak boleh nampak kesannya. Sebab tu misal contoh ya, Rosel ada vitamin C. Berapa banyak kita nak makan untuk tubuh badan kita? 1 kapsul, 2 kapsul, 10 kapsul, 30 kapsul, 40 kapsul, berapa banyak? Kita mengambil mengikut keperluan dalam tubuh badan kita. Dipanggil mega dos vitamin C. Apakah yang dimaknakan dengan mega dos vitamin C ini? Kita ambil Rosel ini sampai berlaku diarrhea. Bila orang itu sakit, maka dia kekurangan vitamin C. Sebab vitamin C ini tak dapat dihasilkan di dalam tubuh. Dia adalah daripada sumber luar. Jadi bilakah vitamin C itu cukup dalam tubuh badan kita, kita minum dia, ambil dia, tak kiralah 7 pagi, 7 petang, 7 malam, 9 pagi, 9 petang, 9 malam, sampai satu tahap kita jadi diarrhea. Itu cukup. Itu pembatas dia. Pembatas menunjukkan bahawa keperluan vitamin C sudah terpenuhi. Kemudian ikut teruskan. Kita ambil 7. Kita katalah 7, tiba-tiba diarrhea. Kita ambil dah 6. Itu dosis kita. 6 pagi, 6 petang, 6 malam. Itu keperluannya. Vitamin C ini tergantung kepada tubuh badan seseorang. Kalau orang itu stres, dia makan vitamin C lagi banyak, walaupun banyak tapi tak jadi diarrhea. Sebab dia terlalu stres. Bila terlalu stres, vitamin C itu sudah jadi kosong dalam tubuh badan kita, musnah. Orang isap rokok misalnya, 3 puntung rokok itu habis vitamin C dalam tubuh badannya. Orang stres yang over stress ini vitamin C juga hilang.
Bila kita kata vitamin C sudah hilang, maka di dalam tubuh badan kita ni dia tak boleh bekerja. Sama kita ambil herba yang tak cukup albumin. Begitu juga dengan tubuh badan kita, untuk nak buka kunci boleh masuk herba tu, dia perlu vitamin C. Boleh tak orang stres makan herba sembuh? Tak boleh. Kena hilang stres dulu. Sebab itu pil yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebelum lagi orang tu memakan yang berunsur alamiah, apa dia? Nabi berkata setiap penyakit ada ubatnya. Itu pil. Menghilangkan stres. Tidak ada apa-apa. Jadi oleh sebab itulah maka art of healing, seni penyembuhan, maka biasanya orang akan memberikan Rozel kepada orang sakit. Dia bagi dengan dosis tinggi. Dia bagi 5, 7, 9, 9 pagi, 9 petang, 9 malam. Orang tu terkejut. Kenapa bagi Rozel banyak sangat ni? Dia nampak bahawa pasien di depan itu sedikit stres. Bukan sedikit, banyak stres. Bila banyak stres, kita kena bagi vitamin C banyak. Kemudian selepas dia ada vitamin C, baru dia memunculkan hormon yang katakan hormon gembira, anti-stres. Vitamin C itu ialah ekstasi. Ekstasi ialah ubat gembira, ubat penenang. Sebab tu kita tengok banyak pengobatan-pengobatan di tempat lain pun, pengobatan-pengobatan kimia menggunakan ubat penenang. Ubat penenang itu bukan hanya takat penenang, ubat tidur. Ya, ubat untuk release perasaan kita supaya tidak berat kepala kita ini, ya Allah berat. Tapi kalau macam kita sekarang ni, kita sudah ada MMP, Mineral Plus. Itu ubat penenang kita. Bukan ubat penenang dalam arti kata seperti dapat sedatif, dapat tidur, apa semua. Tidak. Ubat penenang kita, dia menguatkan otak supaya beban yang diletakkan di atas kepala kita ini mampu ditanggung. Macam kita muda beban apa pun bisa kita tanggung. Tapi bila sudah tua, aduh. Kalau muda, berat padi dulu, masa Pak Haji muda-muda lah kan, padi dekat bendang tu, setelah dipukul, dibanting, dia ambilnya padi itu masuk dalam gundi, ikat, wah boleh angkat seorang. Gundi jalur tu, gundi jalur ni orang kampung tahulah, gundi berat tu macam ni, besar ni. Angkat. Pak Haji masa tu pakai scrambler, angkat di atas scrambler di belakang tu, bawa lagi di atas apa? Di atas permatang padi tu, atas jalan-jalan bendang tu boleh bawa. Pasal apa? Kita muda. Tapi sekarang kalau dah tua, kita bawa, apa yang terjadi? Tak bawa apa pun jatuh. Tak bawa apa pun jatuh. 2 kali diberapi jatuh sebagainya. Tak bawa apa-apa. Jadi oleh sebab itu, begitu juga otak kita. Waktu kita muda, kita dapat menanggung beban yang besar. Apa pun siap. Apa pun kita siap. Tapi bila sudah tua begini, tak mau beban-beban. Kalau orang datang bawa beban, kita sudah rasa terbeban. Tengok saja wajah dah rasa terbeban. Allah. Tapi kalau orang tu datang dengan kesakitan, itu bukan beban. Itu Pak Haji, kalau tengok orang tu sakit, datang jumpa kita, stroke, jalannya itu sengit-sengit begitu, matanya tertutup sebelah, itu bukan beban pada pegang. Itu adalah salah satu daripada pengharapan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini dapat meringankan sedikit beban orang sakit tersebut. Bukan kita kata kita gembira pula. Taklah kita gembira sebab orang sakit. Bukan begitu. Tetapi kita ada sikit, orang kata cahaya di hujung terowong. Mudah-mudahan kita ini jadi solusi pada orang lain. Mudah-mudahan kita ni jadi dan dapat bantu orang lah, buat orang lingkungan kita jadi gembira. Itu saja. Itu ya Allah, ya Rabbi ya. Tengok banyak orang sakit datang. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi soalannya di mana ni? Dia kata, jadi kalau gitu boleh kita gunakan ya. Kalau anak-anak yang tak boleh, dan ini juga kalau kita ambil herba-herba yang macam ni, walaupun banyak macam ni, bolehlah kita ambil. Dia tidak punya kesan apa-apa. Silakan teruskan. Bagi Puan Maimun binti Karim, teruskan, insya-Allah.
Nanti kalau bila-bila datang saja ke pusat perawatan Al-Kahfi sini di Jerai, insya-Allah. Yang ke-8 ya, yang ke-8, soalan yang ke-8 ya, kita ada sikit masa lagi, iaitu Assalamualaikum Tuan Haji, saya Abu Miftah Bogor. Mau tanya teman usia 52 tahun, keluhan sering sakit kepala mulai daripada batang leher sebelah kiri ke atas seakan-akan hendak terbelah. Masya Allah. Pak Haji boleh faham ni ya, sakitnya ini. Kalau membaca satu halaman saja sudah ngantuk, namun susah tidur nyenyak. Kalau capek langsung pusing seakan mau tumbang. Apa masalahnya ya? Berat badan 168 kilo. Wah, 168 kilo ya. Berat juga ya. Tensi 130, 80, denyut nadi 88, kolesterol 197, gula 113, HB 13.5, asam urat 14.6. Tindakan terapi sudah di fasdu. Pemberian herba radiku pagi dan petang. Minuman PAS 1 senduk. Makan campur madu dan air hangat, kuku setengah gelas setiap pagi. Setelah 2 hari mengalami diarrhea dengan najis berwarna hitam, apakah itu DOC Tuan Haji? Apa saran selanjutnya untuk mengatasi diarrheanya kerana timbul pusing dan lemah? Jazakallah. Masya Allah ya, Masya Allah. Ini ni sakit kepala macam nak terbelah. Sakit kepala ni kita fikir macam ni. Cara nak berfikir, kita belajar dalam teori unsur. Panas, penyakit ni terbagi 2 tiap, panas atau dingin. Jadi kita nak mula, kita tak jumpa orang ni jauh sekali ya. Abu Miftah ada di Bogor, Pak Haji ada di Al-Kahfiyan. Jadi macam mana cara nak menganalisa ni? Ya, dibaginya semua denyut nadi dan sebagainya, tetapi ini hanyalah merupakan satu simptom. Tetapi macam mana nak menganalisa secara lebih detail, macam mana? Jadi kita faham bahawa penyakit ini dibahagikan kepada 2, panas dan dingin. Sesuatu yang panas naik di kepala, sesuatu yang dingin turun ke kaki. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi kalaulah kita kata sakit kepala macam nak terbelah, itu berartinya dia panas. Dia panas. Jadi apakah dia panas ni disebabkan apa wallahualam, tapi ceritanya dia panas. Bila dia panas ini, dia tak dapat rehat. Dia jadi radang. Jadi selaput otaknya itu ada kabus di dalam otak itu jadi begitu. Jadi dia kena mengambil satu pengobatan khususnya untuk mendinginkan tubuh badannya. Bagaimana cara mendinginkan tubuh badannya? Iaitu mandi di tempat yang dingin. Mandi di tempat yang dingin. Boleh duduk di tempat yang dingin, cari tempat duduk dingin di bukit yang ada air dingin, kita boleh dinginkan dengan cara merendamkan tubuh badan kita di tempat dingin, salah satu daripada terapi. Sama kasus bagi wanita yang tak hamil. Tak hamil kerana sifat panas api. Api sifat panas pada lelaki, sifat sejuk pada wanita. Tapi jadi keterbalikan. Sifat panas pada wanita, sejuk pada api, tak hamil. Atau kedua-duanya panas, tak hamil juga. Jadi wanita tersebut dicadangkan untuk menggunakan dipsi, tetapi harus pergi duduk di dalam air dingin. Kalau di tempat Pak Haji ni ada pulau. Di pulau ni ada tasik Dayang Bunting. Ramai orang yang pergi mandi di air tasik ni hamil. Ini juga harus dalam tanda kutip kita fikir ni sebentar. Mandi di tasik jadi hamil. Bukankah itu boleh menyebabkan akidah kita juga? Ya betul. Tetapi kalau kita dapat merungkaikannya bahawa air tasik tersebut dia mendinginkan tubuh badan bagi rahim yang panas. Memang benar dia boleh hamil. Boleh dekat sedim, di mana dia juga mendinginkan.
Jadi oleh sebab itu maka bagi yang dingin ini tak boleh ambil udang. Ini juga. Jadi sama juga dengan kasus ini. Dia perlu ambil deep sea Malaysia punya, kemudian dia kena mandi air dingin dan tak boleh makan yang ada udang. Udang. Kalau bukan udang boleh tak? Apa kalau yang bukan udang tu? Kalau bukan udang boleh diambil daripada apa? Boleh ambil selain pada udang. Tak boleh ambil daging ayam. Jadi makanan-makanan yang panas ini membuatkan dia sakit kepala. Jadi oleh sebab itu maka mandi. Kalau kita tidak ada tempat untuk kita nak mandi, di gunung mana, di bukit mana kita nak mandi, mandi di rumah kita. Tapi mandi di rumah kita tak dingin sangat macam kita mandi dekat bukit. Jadi kita mandi sebelum solat subuh. Itu di antaranya yang Nabi bagi tahu untuk menghilangkan sakit kepala ataupun demam ni, iaitu berwuduk di antara dua azan. Dua azan itu. Azan yang pertama azan Abdullah ibn Maktum dan azan yang kedua ialah azan Bilal. Jadi oleh sebab itu waktu subuh tu kan ada dua azan. Jadi pada ketika itulah kita mandi. Jadi kita mandi sebelum solat subuh atau mandi pada 2/3 malam itu. 2/3 akhir malam itu. Kita mandi masa tu. Jadi sebab itu orang selalu mandi pada waktu pagi ni dia sihat. Sihat badannya. Salah satu menterapikan tubuh badan kita yang sakit, yang lemah dengan cara kita mandi. Mandi pada waktu pagi. Jadi yang nak pecah kepala ini, kita mandi pada waktu pagi, cucurkan airnya. Cucur air. Tahu tak cucur air apa? Cucur air. Atau apa? Tak tahu bahasa Indonesia ni apa dia. Kayutan air apa? Masuk gitu. Air itu mesti betul-betul kena di atas kepala kita ni. Ya, kena atas kepala biar dia jatuh airnya, Masya Allah, mengalir begitu. Panas sekali airnya itu. Sampai dia jadi dingin. Sampai kepala tu jadi dingin. Maka itulah dia terapinya. Jangan mandi malam. Kalau mandi malam, dia jadi makin panas. Kalau mandi waktu pagi, dia jadi makin dingin. Ya, itu mesti ingat betul-betul ni. Kalau kita mandi malam, kita pulanglah, kita katalah pulang kerja sampai waktu malam, kita mandi. Maka ketika kita sedang tidur, tubuh badan tadi merespon mandian kita tadi, menyebabkan kita panas dalam keadaan di luarnya menjadi dingin. Itu bahaya sekali pada paru-paru. Tetapi kalau kita mandi 2/3 malam ataupun hampir-hampir waktu subuh, badan kita akan jadi dingin kerana dalam tubuh badan kita pada ketika itu sedang panas. Kita dinginkan. Masya Allah. Ya, itu adalah di antaranya cara dia bagaimana untuk menghilangkan sakit ni. Masya Allah. Okey, kemudian ditanya lagi bagaimana mengatasi diarrheanya yang kerana timbul pusing dan lemahnya. Ini dia antaranya. Jadi bila kita jadi begitu, maka respon tubuh badan kita dia akan diarrhea. Ambil antiret. Ambil antiret. InsyaAllah. Jadi insyaAllah bagi Abu Miftah Bogor, insyaAllah mudah-mudahan sembuh ya. Ubatnya mandi saja. Jangan makan udang. Udang. Itu dia antaranya. Baik, jadi ada 2 soalan lagi yang insya-Allah nanti akan Pak Haji jawab pada esok hari. Insya-Allah. Terima kasih semua yang telah mengikuti program bersama dengan Pak Haji. Terusnya nanti kita teruskan belajar terus dan teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sunnah orang